إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 79, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Tidak ada ikhtiar hamba, tidak ada usaha daripada pihak hamba, tetapi baginya, bagi hamba, ikhtiar, pilihan pada menolak barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Mana contoh barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba? Seperti menyakiti akan hamba oleh orang yang lain. Menyakiti ini dengan lidah atau dengan tangan. Dengan lidah atau dengan tangan. Dengan lidah perkataan, dengan tangan ni perbuatan lah, sama ada dengan tangan ataupun anggota-anggota yang lain. Maka sabar atasnya, atas barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Contohnya menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Sabar dengan ketiadaan membalas. Sabar dengan ketiadaan membalas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Artinya, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami. Kami di sini rasul-rasul. Kami di sini rasul-rasul atas menyakiti kamu, kaum bagi rasul-rasul ni, akan kami. Demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, oleh rasul-rasul, atas menyakiti kamu, kamu ni kaum bagi rasul, akan kami. Sabar dengan bahawa kami tiada membalas. Bahagi yang ketiga, bahagi ni bahagian lah kalau kita tengok. Bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian pada perkara yang barang yang menyalahi akan dia oleh nafsu. Yang mana terdahulu bicara berkaitan dengan hajah kepada sabar sepanjang masa. Sabar, berhajah kepada sabar sepanjang masa. Kerana dalam kehidupan kita ni, barang yang menimpa akan manusia dalam kehidupan tak lepas daripada 2 perkara. 2 perkara. Kerana perkara yang berlaku pada manusia tak lepas daripada 2 perkara. Yang pertama, perkara yang bersetuju oleh nafsu. Yang kedua, perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Ni dalam kehidupan kita.
Sebab qada Allah dalam kehidupan kita ni hulwihi wa murrih. Qada yang manis dan qada yang pahit. Khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Tu qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara baik, iman dan taat, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang jahat, kufur dan maksiat, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang manis, perkara yang bersetuju dengan keinginan nafsu kita, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang pahit, yang tidak disukai oleh nafsu kita, qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ni tak lepas daripada dua perkara, qada yang manis dan qada yang pahit. Qada yang manis ni perkara yang bersetuju dengan hawa nafsu. Contoh terdahulunya sihat badan, itu qada yang manis yang kita suka. Sihat badan, selamat, sejahtera, aman sentosa, dengan kekayaan, dengan kemegahan, ketinggian, itu semua qada yang manis, qada Allah yang bersetuju dengan nafsu kita. Maka kena sabar. Hak barang yang setuju dengan nafsu. Yang kedua, barang yang tidak disukai nafsu, dia kena sabar. Jadi dalam kehidupan kita ni tak lepas dua perkara, maka berhajat kepada sabar sepanjang masa. Sabar atas perkara yang bersungguh nafsu. Contoh tadi itu sihat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan. Sabar dengan bahawa kita tidak melampaui, tidak berlebihan pada menggunakan hak nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Dengan kekayaan contohnya kena sabar. Kerana kalau tidak sabar, akan melampaui, akan berlebih-lebihan, akan menggunakan kekayaan kepada nafsu, maka jatuh atas kebinasaan. Kena sabar. Hak perkara yang disukai oleh nafsu kita. Yang mana sabar ini dengan bahawa apa yang ada pada kita ni, yang Tuhan qada kepada kita ni hanya sementara sahaja. Hanya sementara sahaja. Makna Tuhan akan ambil pada masa yang hampir. Yang mana kita tak boleh lalalah dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Dan dengan bahawa kita gunakan apa yang Allah qada kebaikan pada kita dengan penuh kesyukuran. Sabar jangan berlebihan. Itu sabar atas perkara yang bersetuju oleh nafsu keinginan. Pergi pada yang keduanya, sabar atas perkara yang tidak bersetuju dengan keinginan nafsu. Dipecah kepada 4 bahagian. Bahagian pertama dahulu, mengerjakan ketaatan. Ni nafsu dah bersuka, maka dia kena sabar atas mengerjakan ketaatan. Nak mengerjakan ketaatan, wajib dilakukan dengan ilmu. Sabar atas menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun di antara perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kena sabar. Itu sabar bahagian pertama pada mengerjakan ketaatan. Sabar yang kedua pada meninggalkan kemaksiatan. Sebab maksiat ni perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Nak tinggal maksiat kena sabar. Nak tinggal maksiat kena sabar. Itu bahagian yang kedua. Ni pergi pada bahagian yang ketiga pula ni. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Seperti menyakiti akan dia, akan hamba oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar atasnya dengan ketiada membalas. Orang menyakiti
itu tidak bersangkut paut dengan pilihan hamba. Orang menyakiti akan kita itu tidak bersangkut paut dengan ikhtiar pilihan kita. Tetapi kita ada pilihan untuk menolong. Orang menyakiti dengan lidah, orang menyakiti dengan tangan, kita ada pilihan untuk menolong. Kita ada pilihan boleh tolak, boleh balas, maka sabar dengan ketiadaan membalas. Maknanya membalas ataupun tidak pilihan hamba. Orang menyakiti hamba ni itu bukan pilihan hamba, orang yang menyakiti dia. Orang yang menyakiti itu ada pilihan dia lah. Orang lain yang menyakiti itu ikhtiar pilihan dia. Sekarang ni bicara yang disakiti tu. Hamba yang disakiti memang itu bukan ikhtiar pilihan hamba. Tapi hamba ada ikhtiar, ada pilihan menolak akan barang, akan orang yang menyakiti, akan boleh tolak, boleh balas. Nak tolak, nak balas, hamba boleh pilih. Maka sabar, jangan membalas. Ini hak bahagian yang ketiga. Ini tidak bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Kemudian bahagian keempat di bawah tu pula, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar hamba. Ni hamba, apa yang berlaku bukan pilihan hamba, dan hamba tidak ada pilihan untuk menolong. Contohnya seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Mati orang yang dikasihi, mati mak ayah, itu bukan pilih hamba. Dan hamba boleh tolak? Memang tak boleh. Binasa harta bukan pilih hamba. Hamba boleh tolak pun tak boleh. Turunnya bala, turunnya bala contohnya, timbul turun bala bukan pilihan hamba. Berlakunya banjir, berlakunya ribut bukan pilihan hamba, dan hamba tidak ada pilihan untuk menolong. Itu bahagian yang keempat. Bahagian ketiga, tidak bersangkut dengan ikhtiar pilihan hamba, tapi bagi hamba ikhtiar pada menolong, boleh membalas. Kemudian bahagian pertama, kedua terdahulunya, mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu adalah ikhtiar dan kasab usaha hamba. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat adalah ikhtiar dan usaha hamba. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar dan usaha hamba. Hamba yang memilih untuk melakukan ketaatan, dan hamba boleh memilih untuk tidak melakukan ketaatan. Hamba memilih untuk meninggalkan maksiat, dan hamba boleh memilih untuk mengerjakan maksiat. Itu pilihan hamba, usaha hamba pada zahir. Jadi mengelepah pergi pada ikhtiar dan usaha. Baca dah mengelepah bahagian yang ketiga ni. Tapi undur kepada ikhtiar usaha hamba, pergi pada bicara pegangan. Bila pergi pada bicara pegangan bab ikhtiar usaha pun jadi lerek kan. Lerek kan tak? Dia akan jadi panjang lah. Dia akan jadi panjang. Sebab berkaitan ikhtiar dan usaha hamba ni, tambahan sekarang pula banyak pula timbul pegangan-pegangan yang jelas terpesong, yang ada dalam rakaman, yang mana terkadang mana tak mampu untuk memperjelaskan di manakah salahnya, sesaknya pegangan. Ada ni sukar, yang mana terkadang mari pelik-pelik itu orang yang belajar lama dah, pegangan kejap molek dah dengan pegangan ahli sunnah jemaah, dengan bawakan yang terpesong ni, dengar tu jadi pening dah. Pening. Kok mana
mana dia nak pergi ni? Pening. Mana jelas yang dibawa tu salah, tapi dia punya hujah akal dia akal. Golongan ni dia tak mau pakai akal, dia nak pakai ayat Al-Quran. Ayat Quran pun huraian akal mereka juga. Golongan tak mau pakai akal, tapi bab istiusaha ni mereka pakai akal. Tapi akal mereka cukup pintar. Apa yang mereka susung tu, hok belajar lama dah, hok pegang lama dah, comel dah pegangan. Dengar tu tupan jadi pening. Kok mana dia nak pergi? Salah sangat-sangat tu. Tapi dia bawa tu seolah-olahnya betul lah dianya. Dialah ahli sunnah wal jamaah yang selama ni duduk pegang akidah ahli sunnah jamaah ni. Dah, itu bukan akidah ahli sunnah jamaah, itu akidah ahli kalam, mana akidah yang salah. Orang hok belajar pun, hok pegang kejap dah pun dengar pening. Macam mana dengan orang awam yang baru-baru nak belajar? Kalau hok tak belajar langsung, apa yang dibicara pegangan salah tu memang paluk molek lah, memang ngam-ngam lah, memang ngam-ngam. Tapi bawakan yang salah bab istiusaha ni bukan perkara baru di tempat kita, lama sangat dah. Pada masa dahulu waktu Qadariyah, Jabariyah timbul dah golongan terpesong pada masa dahulu. Tapi pada masa kita pun lama dah. Dia lama dah lama ni dengan apa ni? Dengan hak alam maya lah. Hak alam maya kita ni, FB kita ni 10 tahun. Gitu dah. 10 tahun. Dulu-dulu mana ada. Dulu ni tali tip gitu je. Tak kenal tali tip. Bukan tali tip hok ukur bangunan tu. Tu panggil apa tu? Tu tali inci ke apa? Dah ni lah tarik tu kan tali tip orang panggil. Ni nak tarik ukur bangunan tu lah tali tip dah. Lepas tu hok keset pakai panggil tali tip. Jangan kita tali tip tu. Pakai keset. Kadang-kadang dia bolong ada. Kau tengok bolong punah dah dia punya tu. Apa apa tu? Orang ubuh di wow tu di layang tu kan ubuh tu kan dibunyi kan. Kita reti. Orang bandar dah reti. Orang bandar. Hak dia bunyi wong atas tu, bunyi wong tu, dia ubuh benda tu lah. Apa tu? Talitik dah. Tu. Ubuh tu. Jadi hak ni Hak mudah nak belajar ni 10 tahun tau. Kau dah apa lagi? Hak ada FB, hak ada apa semua ni. Hak mudah nak belajar ni. Ilmu di hujung jari. Tu. Bila? 10 tahun. Kau dah apa 10 tahun lagi? Hak rakaman keset tu, hak tu lama sangat dah tu. Hak tu dah cerita tu, hak tu payah. Hak tu dia kurang meluas. Kurang. Yelah, orang minat penuh lah tali kaset dia tu. Beli tali kaset penuh lah orang minat. Tapi masih lagi payah juga. Dah sekarang ni kan dia telefon dah bawa di tangan dah. 10 tahun lah. Maknanya dah tempoh masa ni lah keluar dalam rakaman-rakaman pengajaran yang jelas terpesong dalam bab istiusaha. Hak timbul di kalangan mereka-mereka yang ada kedudukan dalam agama. Mereka yang ada doktor bidang agama pergi pada istiusaha lama sangat dah dalam tempoh ni lah. Kalau kita boleh tengok sebab orang kadang-kadang dia potong pendek-pendek dengar. Hak potong pendek-pendek dengar, hak salah terang-terang tu dalam komen semuanya memuji. Salah terang-terang. Tapi dalam komen semuanya memuji. Alhamdulillah saya faham. Alhamdulillah penjelasan yang macam-macam lah. Penjelasan yang kemas. Alhamdulillah puji belaka. Yang buka hak salah tu puluhan ribu sebab dia pendek je. 3 minit, 4 minit, 5 minit gitu je. Jadi yang buka tu puluhan ribu. Yang komen pun ribu. Semuanya komen puji belaka. Yang terang-terang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba.
Cari punya cari nak cari komen. Tengok. Adalah yang komen sebaliknya. Hak ni akidah qadariyah gini ni, Mu'tazilah ni. Ada komen. Komen. Kemudian hak netizen, hak lain balas lalulah. Kamu siapa? Kamu kata salah. Yang ceramah tu siapa? Kamu siapa? Dia pun jawab balik. Saya belajar, saya kata salah ni. Dalam kitab ni, tak jawab lah. Tengok pula kemudian, dia delete dah tu. Tak ada dah. Hak komen kata salah tu orang tu mengajar. Mu'tazilah tu qadariyah. Orang yang pertahan tu dia tak ada hujah. Dia cuma, kamu siapa? Ustaz ni siapa? Dia pun balas lah. Saya belajar, saya kata salah ni. Waktu ambil nama kitab tu, memang salah terang-terang. Ada bab ikhtiar dan usaha. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah ataupun Jabariyah. Banyaknya Qadariyah. Tapi Qadariyah pun tak jelas mana juga. Tapi yang pastinya bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak ada qada qadar Allah semata-mata zahir dan batin, ikhtiar dan usaha hamba. Semata-mata ikhtiar dan usaha hamba sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Ni pilihan kita ni siang malam buat baik, buat buruk, buat baik, buat buruk ni semata-mata pilihan dan perbuatan hamba, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Qada qadar Allah tu berlakunya siang, berlakunya malam, berjalannya planet-planet, turunnya hujan, cerah, gelap, panas, apa semua, itulah qada qadar. Lahir, mati, itulah qada qadar. Lahir di mana, daripada ibu mana, jantina apa, rupa macam mana, putih ke hitam, qada qadar. Mati bila, di mana, bagaimana, qada qadar. Dalam kehidupan kita ni berpuluh-puluh tahun tidak ada qada qadar. Hamba diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Allah hanya mengetahui. Hak ni hak kata dalam hak FB lah. Dalam radio pun ada, dalam TV pun ada yang memang terang-terang salah, tapi diterima sepenuhnya. Dan pada masa itu tidak ada yang mempertikaikan, walaupun terang-terang. Pilihan dan perbuatan hamba semata-mata, bukan terikat dengan qada dan qadar Allah sebebas-bebas. Qada dan qadar Allah, hamba dipilih sebebas-bebasnya untuk memilih, maka hamba dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka hamba yang melakukan kebaikan dan kejahatan akan dicatat. Kebaikan yang dilakukan oleh hamba, hari akhirat dapat balas baik. Hamba yang melakukan kejahatan, malaikat pun catat kejahatan perbuatan hamba, hamba akan dihukum pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab kebaikan pilihan hamba semata-mata, perbuatan hamba semata-mata, kejahatan pilihan hamba semata-mata, perbuatan hamba semata-mata. Lepas tu malaikat catat kebaikan tu perbuatan hamba, kejahatan tu perbuatan hamba. Maka hamba yang akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Barulah ngam, barulah sabar. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan hamba qada qada juga. Lepas tu hak Allah Ta'ala buat kebaikan, buat kejahatan, malaikat catat. Kebaikan tu perbuatan hamba ke perbuatan Allah? Perbuatan hamba. Kejahatan perbuatan hamba, perbuatan Allah. Perbuatan hamba. Kenapa tak tulis perbuatan Allah kalau qada juga? Ni pening kita malam ni kalau cerita gitu.
Memang dengan akal jadi. Makan boleh. Kalau kita dok kemah guli bating lah. Ini akhir zaman. Fitnah akidah. Bak pegangan. Islam tetap Islam. Islam tinggal pada nama kan akhir zaman. Memang tinggal pada nama orang Islam. Kehidupan sebagai orang Islam. Ada amal zahir orang Islam apa? Perbezaan orang Islam dengan kafir adalah sembahyang. Jadi nyata dak amalan orang Islam dengan bersembahyang. Nyata dak amalan orang Islam dengan berpuasa. Nyata dak amalan orang Islam dengan mengerjakan haji dan umrah. Nyata orang kafir pun nampak. Macam mana sembahyang orang Islam hari Jumaat, macam mana sembahyang orang Islam, macam mana bulan Ramadan orang Islam, macam mana orang Islam jutaan ke Mekah mengerjakan haji dan umrah. Ada nama Islam, ada amalan orang Islam, tapi iman akidahnya macam mana? Ini hak fitnah akhir zaman. Bukan akhir zaman siapa ke semayang tak ada, masjid ditutup, tidak. Bukan kata akhir zaman tak ada orang puasa, tidak. Bukan kata akhir zaman sunyi Mekah Madinah, tak ada orang nak mengerjakan haji umrah, sunyi, tak ada. Itu hak zahir Islam. Iman macam mana, akidah macam mana. Ini fitnah akhir zaman, fitnah iman, fitnah akidah. Hak semayang puasa pergi ke Mekah tu pekoh pun ada yang belajar, ada tidak. Itu bab lain, bab pekoh, bab Islam. Kita cerita bab iman. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Pergi Mekah bukan kata wajib, hak sunat berulang kali. Pergi pada bab pegangan terkia-kia, tak tahu hujung pangkal, tak reti. Ini terutama ni bab ikhtiar dan usaha. Ada benda lah hak bawa karuk tu pula sedap pula cerita. Sedap pula cerita, menasabah pula. Tambahan pula terkadang bila bicara ringkas, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Oh, kalau berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, lah mutlak semata-mata hak hamba lah. Dah qada pula. Tu susah tu. Qada lah, balik pada rukun iman yang ke-6 sekalian qada. Termasuk pilihan daripada hamba qada. Kalau gitu tak ada lah hamba. Dah nak ada kat mana kalau sekalian qada. Dia kata wajib berpegang ada pada zahir sahaja, bukan pada batin hakiki. Batin hakiki balik pada rukun iman ke-6. Payah nak turun ahli sunnah wal jamaah ni. Apabila kita sebut wajib berpegang hamba di pilihan perbuatan, maka mudahnya hak hamba mutlak. Allah hanya tak ada kita Tuhan tu Jabariyah pula. Jadi Jabariyah pula terundur. Tak ada kita. Selagi merasai hamba yang memilih, selagi merasai hamba yang tadbir, selagi merasai hamba yang berusaha, ni tak ada makrifah lagi ni, syirik dengan Tuhan lagi ni. Timbul pula hak ajaran karuk gini pula. Betul macam mana? Kena hilangkan keakuan. Dia pun lakon buat hilang keakuan Tuhan tu Jabariyah. Disalah dengan pengajar ilmu tasawuf haqiqah. Sebab apa? Dia belajar tasawuf haqiqah. Yang belajar fardu ain tauhid tak lepas, yang mengajar tidak mursyid, bukan guru tauhid tasawuf haqiqah yang sebenar, bukan hanya membaca. Bukan hak berguru dengan guru yang mursyid, tidak tu. Tu jadi Jabariyah pula. Ada belakang sekarang kan, hilangkan keakuan kan. Tu slogan yang masyhur dalam FB. Kalau bicara-bicara, ni hak tidak hilang keakuan ni. Dan siapa yang hilang keakuan? Dia lah. Yang tulis tu lama kali. Hilang keakuan ni wali makam fana. Dah dia lakon je Jabariyah. Kita Ad-Durrun Napih, kita Terengganu tidak dibenarkan. Kita Ad-Durrun Napih Terengganu tak dibenarkan. Tapi ada orang baca, ada orang mengajar.
Di masjid pun ada orang mengajar. Kitab tu tidak dibenarkan. Di awal kita adu Nabi bicara bab tasawuf haqiqah, tasawuf mukasyafah, tasawuf maqam aulia. Penawar hati ni tasawuf syariah dipanggil. Dia panggil tasawuf muamalah. Itu dibahagi kat oleh mazhab kita Ihya Ulumuddin. Tasawuf muamalah ni. Apa muamalah? Ni ke bicara hati kita. Muamalah pekoh, jual beli apa semua ni muamalah. Dia panggil tasawuf syariah fardu ain. Ni pernah bagi hati Minhajul Abidin.